Ana berhati tengok di waktu mutakhir ini kita perlu muhasabah juga kita. Terutama sekali para pendakwah perlu muhasabah. Sebab apabila timbulnya ajaran-ajaran sesat. Dulu kalau ajaran sesat ni dia kelompok ya. Sini kampung ni ajaran ni. Orang main duduk main zikir dalam gelap. Zikir tutup lampu campur laki-laki perempuan, jadi mudah nak serbu. Jadi pihak jabat agama pun mudah nak kenal dia tu nipu ajaran sesat. Boleh senaraikan, boleh masuk dalam, sebab dia kelompok. Tapi bila zaman global, zaman macam kita ini, orang bawa masuk ajaran-ajaran yang asing dalam masyarakat Islam hari ini, kita tidak tahu yang mana satu, sebab sudah bercampur. Jadi kita yang berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah ini pun, bila kita tidak setuju dengan satu kumpulan lain, kita bergabung habis dengan ajaran-ajaran sesat yang menyebabkan siapa sesat, siapa tak sesat, sukar nak jadi. Campur gaul habis. Maka bolehlah menari dalam masjid pun tak ada masalah. Nak bergendang dalam masjid pun tak ada masalah. Yang pentingnya kami bukan kumpulan yang itu, kita ni kumpulan mana dia bergabung duduk dalam satu UN apa ni, tak kira apa dia fahaman, maka campur habis. Maka disinilah menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, kita kena semak di dalam senarai-senarai jabat agama kita. Contohnya dulu anda dah baca buku Memerangi Ajaran Sesat, kita dah baca di sini, dan senarai itu saya ingat lama makna suakopa lama, apa ni ajaran anak rima waktu sekitar 70-an, zikir bahasa jenis pusing kepala piuk-piuk ni. Ana ingat lagi waktu tu Allah irham bapak saya, majlis agama hantar dia supaya pergi berdebat dengan puak-puak hak zikir pusing kepala ni. Tapi boleh katakan mazhab tu senyap. Mari zaman internet, zaman apa ni orang panggil globalisasi ni, dia sudah masuk kumpulan-kumpulan yang mari peringkat antarabangsa, peringkat internasional. Tak main hak kapal-kapal ni tepi ni. Jadi bila mari peringkat internasional, maka kita sukar untuk nak kenal pasti. Walaupun majlis fatwa Malaysia, saya tengok dalam web e-fatwa, tuan-tuan tengok dalam web e-fatwa, cari satu ajaran yang telah digazet, muzakarah jangan untuk pasal fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-48 yang bersidang 3 April 2000, tahun 2000 lagi, telah bincang tentang satu tarekat yang diberi nama Tarekat Naqsyabandi Al-Aliyah Al-Haqqani. Tahun 2000 sudah digazet, tapi kenapa tiba-tiba muncul di Malaysia penuh stadiumnya dengan dataran-dataran kita je. Biasanya waktu-waktu kebesaran, nak sambut tahun baru ke nak apa, mari. Jadi kenapa fatwa-fatwa yang ada ni mula-mula masuk kumpulan ni, anda ingat tak ada masalah apa-apa, tapi bila semak fatwa tahun 2000 sudah ada. Dan kumpulan ini sebagaimana yang dimaklumkan oleh sahabat-sahabat kita yang bertugas di sini di bahagian kawalan kajian penyelidikan, mengatakan bahawa mereka pernah pergi ke JAKIM untuk tarik balik dia punya fatwa. Suruh tarik balik, semak semula. Jadi bila semak, pihak penyelidik mesti bertanggungjawab, sebab mereka yang bentang isu ni kepada majlis fatwa. Jadi kalau salah bentang, bermakna mereka telah kelentung, telah memberi maklumat yang salah yang menyebabkan keluar fatwa yang tak betul. Maka apabila dibentang balik dengan cara mereka berinteraksi di kuburnya macam mana, dengan pencampuran laki-laki perempuan bebas, boleh bersalam, boleh cium tangan belakang, tak ada masalah apa-apa, dan banyak lagi lah isu-isu yang dibentangkan, maka mereka tak berani untuk mendesak, sebab hujah tersebut sudah dirakam, kajian tersebut sudah ada.
Tetapi diviralkan, oh majlis fatwa telah kaji dan tarik balik, jadi sehingga hari ini tidak ada kenyataan resmi tarik balik. Yang masalahnya bukan soal tarik balik, masalahnya soal pelaksanaan. Pelaksanaan tidak terjadi. Jadi para jemaah sekalian, di saat kegawatan pemikiran begini, kita kena sedarkan kepada semua pihak masyarakat bahawa asingkanlah di antara perbezaan yang bersifat furu', benda-benda yang kecil, dengan benda-benda yang terlibat dengan ajaran sesat yang telah dibincang oleh majlis fatwa, yang telah diambil maklum oleh pihak yang berkuasa, tetapi bila dicampur habis jadi halah belaka, seolah-olah tidak ada benda yang bermasalah. Tidak ada yang bermasalah. Yang masalahnya orang yang menegur itu jadi masalah. Orang yang tegur kena, boleh dituduh macam-macam sebab menyalahi kehendak ramai. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit saya rasa perbincangan yang perlu kita sebut untuk keharmonian masyarakat, bahawa bukan semua yang dibawa masuk itu boleh disandarkan kepada pegangan Ahlus Sunnah, tetapi sebenarnya bercampur.